Radio Malaysia Pahang FM. Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dapur 12.25 minit tengah hari di zon pesona kita tengah hari ini di jam yang ketiga. Dan seperti yang saya wawarkan di awal pertemuan kita tadi, tengah hari ini kita bersama dengan tetamu kita, jadi rasa bertuah sangat tengah hari ini. Kita akan bersama dalam temu bual eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Shahar bin Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan II yang juga merupakan Ahli Parlimen Paya Besar. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lah YB mengganggu pula dalam kesibukan ni, nak celah nak curi juga masa YB untuk bersama di Pahang FM ni. Yalah, saya ucap terima kasih pada Pahang FM terpaksa tunggu sikit masa. Tadi di Dewan Rakyat tak ada apa. perbahasan dalam undang-undang koperasi dan sesi soal jawab. Jadi minta maaf lambat ke udara. Tak apa, janji YB dapat. Jadi Alhamdulillah lah, tengah hari ni orang kata dalam kejar mengejar juga dalam curi masa, kesuntukan masa ni, insyaAllah dapat juga kita nak berkongsi sedikit info lah dengan YB ni. Okey, YB, Belanjawan 2021 dijangka menjadi penanda aras lah dalam sejarah negara kita ni, kerana ia bakal memberi nafas baru dalam pemulihan ekonomi negara, di samping membantu kelangsungan kehidupan rakyat yang terjejas akibat penularan COVID-19 ini yang hampir setahun ni. Jadi mungkin boleh YB berikan sedikit pandangan lah. Pertamanya, kita mesti memahami keadaan bajet 2021 ini merupakan bajet seperti mana disebutkan tadi, merupakan penanda aras bagaimana Kerajaan Perikatan Nasional harus memainkan peranan untuk melihat struktur ekonomi negara semula. Kita mesti menyemak semula struktur ekonomi negara supaya ia mempunyai keutuhan dan kemampanan untuk menangani risiko wabak COVID-19. Seperti mana yang mungkin sebahagian daripada rakyat negeri Pahang dan rakyat Malaysia sedia maklum, kerajaan telah laksanakan strategi 6R, iaitu ada 6 tahap resolve, resilient, restart, recovery, revitalize dan reform. Kerana strategi 6R ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak rakyat. Itu sebabnya strategi 6R ini dibuat semenjak kita cuba mengurangkan risiko wabak COVID-19 kepada rakyat dan kesan kepada ekonomi. Jadi Belanjawan 2021 merupakan peringkat atau tahap yang kelima, iaitu revitalize. Kenapa kita sudah melaksanakan fasa resolve apabila kita memperkenalkan dipanggil MCO. Kemudian kita buat satu resilience, lepas tu kita restart balik ekonomi dan kita buat package-package rangsangan dalam tahap recovery. InsyaAllah 2 hari lagi kita akan membentangkan satu belanjawan yang mempunyai satu keadaan yang penting bagi memenuhi kehendak rakyat. Itu sebabnya Belanjawan 2021 ini akan merentasi 4 tema utama. Pertamanya, menjaga kebajikan rakyat. Yang keduanya, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiganya, melestarikan kehidupan. Dan yang keempat, memantapkan penyampaian sistem kerajaan, iaitu permintaan awam. Keempat tema utama ini akan melintasi 3 struktur utama, iaitu rakyat. Yang keduanya, perniagaan. Yang ketiga, iaitu ekonomi. Inilah yang kita akan rumuskan, dan saya mengharapkan sangat, seperti mana pesanan Pahang FM di awal tadi, rakyat mesti menunggu hari Jumaat ini pukul 4 petang di TV atau di mana-mana sosial media secara maya untuk mendengar apakah perancangan dan hasrat kerajaan untuk bersama-sama dengan rakyat untuk memulihkan ekonomi yang sedang kita hadapi cabaran yang cukup besar disebabkan COVID-19 ini. Yang pentingnya kita sebagai rakyat ni kena cakna lah apa kemudahan yang kerajaan bagi ni kan. Betul. Sebab untuk makluman, ini buat pertama kalinya dalam sejarah Kementerian Kewangan kita membuat libat urus ke semua 13 buah negeri. Saya, Yang Berhormat Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai tinggi MOF turun ke akar umbi sejak Julai yang lepas, melibatkan lebih 40 sesi konsultasi yang melibatkan lebih 2,000 individu dan wakil perniagaan
kita sebab kita faham kesan COVID di Pahang tak sama kesan COVID di Kedah. Impaknya kepada rakyat. Jadi kita tak boleh ambil keadaan one size fit for all atau satu saiz dia boleh digunakan di setiap negeri. Itu sebabnya Yang Berhormat Menteri Kewangan dan saya turun untuk melihat apa yang berlaku di lapangan dan kita memahami sedalam-dalamnya tentang apa sebenarnya dari rakyat dan kita akan terjemahkan dalam pembentangan belanjawan insya-Allah pada 6 November nanti. Dan YB dalam situasi sekarang ni lah keadaan semasa yang sedang berlaku ni, Kementerian Kesihatan adakah diberikan penekanan khusus, maksudnya peruntukan berlebihan lah kalau nak banding dengan kementerian-kementerian lain ataupun sektor swasta ni? Apa yang saya boleh beri sebagai gambaran awal, kita akan menumpukan kepada penyelesaian kepada masalah. Sebab apa? Kita mesti menyelesaikan satu masalah terlebih dahulu, kemudian barulah sesuatu itu dapat dipulihkan. Sudah pasti Kementerian Kesihatan, kementerian yang melibatkan pendidikan, kementerian yang melibatkan perkara-perkara yang hala tuju ekonomi baru akan diberi peruntukan yang mencukupi berdasarkan dengan keadaan revenue atau hasil negara semasa untuk kita pastikan ia akan menjadi fasa kelima ini adalah fasa yang saya sebutkan tadi, revitalize. Maknanya keupayaan untuk memperkasakan struktur ekonomi negara kita agar ia mampan dan utuh untuk menghadapi dan mengharungi cabaran COVID-19 yang kita tak tahu bila akan berakhir dan bila vaksin yang betul-betul dapat sampai ke negara kita. Okey, jadi kita harapkan ianya akan berlalu dengan cepatlah COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat ni YB belanjawan 2020 hanya memperuntukkan 297 bilion ringgit. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19 yang tidak diduga ini, jadi kerajaan terpaksa melaksanakan pakej rancangan yang melebihi 260 bilion ringgit. Jadi ia seolah-olah perbelanjaan untuk 2 tahun. Tapi ia terpaksa dilaksanakan demi pemulihan ekonomi negara. Jadi bagaimana agaknya kerajaan menangani situasi ini? Itu sebabnya yang kita lakukan dalam fasa yang kita namakan fasa yang keempat itu recovery. Sebab kita ada fasa yang pertama, fasa yang kedua, fasa yang ketiga, fasa yang keempat. Revitalize atau bajet 2021 ini adalah dipanggil jangka sederhana. So insya-Allah jangka panjang akan berlaku pada bulan 1 tahun 2021 melalui rancangan Malaysia ke-12. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi, kita dah lancarkan pakej ekonomi prihatin, prihatin PKS Plus, penjana dan yang terakhir kita laksanakan pakej kita prihatin. Keseluruhan total dia adalah 305 bilion. Kita buat ini adalah untuk memastikan kemampanan dan daya tahan rakyat itu mesti dipulihkan atau dipulihkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan yang kita sebut dalam belanjawan 2021. Kita akui jumlahnya sangat-sangat besar, melebihi seperti mana bajet 2020, tetapi kita mesti lakukan untuk memastikan hak rakyat atau kebajikan rakyat dapat kita jaga, dan kita akan pastikan kita cuba mengurangkan kesan COVID-19 ini khususnya kepada perniagaan dan khususnya kepada rakyat. Itu sebabnya dalam belanjawan yang akan berlaku pada 6 November nanti, kita juga memberi penumpuan kepada 3 struktur utama yang saya sebutkan tadi, iaitu rakyat, perniagaan dan ekonomi. Jadi akhir sekali lah YB, harapan YB kepada pembentangan belanjawan kali ini. Saya yang pertama sekali, sebab kita terima lebih daripada 6,600 cadangan yang kita buat sehingga 2 November, termasuk juga dengan 170 orang pihak-pihak yang terlibat, dan terlibat juga baru ni minggu lepas Yang Berhormat Menteri Kewangan bertemu dengan pemimpin parti politik, sebab kita dengar semua cadangan. Cumanya bila kita bentangkan nanti, kita mengambil kira cadangan-cadangan yang mempunyai keutuhan untuk menangani permasalahan yang kita hadapi. Dan kita yakin tahun 2021 ini akan memberi pertumbuhan yang positif kepada KDNK negara.
kita mungkin akan mempunyai keupayaan untuk memiliki vaksin tersendiri, dan kita juga mempunyai keupayaan untuk memulihkan ekonomi negara. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah rakyat mesti mendapat maklumat tepat daripada Belanjawan 2021 ini. Jangan mendengar daripada pihak ketiga atau pihak yang cuba menyelewengkan fakta. Dan kalau ada perkara-perkara yang agak keliru, saya minta mereka dapat bertemu dengan agensi-agensi Kementerian Kewangan di peringkat negeri-negeri, ataupun mereka carilah maklumat yang tepat daripada sumber yang sahih. Kenapa belanjawan ini akan memberi kesan kepada rakyat, bantuan kepada rakyat, dan keseimbangan antara rakyat dan kerajaan ini mesti kita perhebatkan supaya rakyat mengetahui kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini adalah berorientasikan cita rasa rakyat yang sebenar. Jadi sesuailah dengan tema prihatin ya. Ya. Prihatin. Jadi itulah YB, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Pahang FM tengah hari ini, dan insya-Allah kita sama-sama. Terima kasih YB, insya-Allah kita jumpa lagi walaupun dalam kesibukan ni, curi masa YB sikit ni. Terima kasih banyak, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia saudara YB Tuan Muhammad Sahar bin Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan 2 yang juga merupakan ahli Parlimen Paya Besar yang sudi bersama kita tengah hari ini untuk memberikan sedikit gambaran ringkas mengenai Belanjawan 2021. Jadi jangan lupa hari Jumaat nanti 6 November jam 4 petang ikuti menerusi TV1 dan juga Pahang FM. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.